Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبارك وسلم أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة أو كما قال صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah Subhanahu wa taala masih lagi memberikan kita kesempatan untuk kita luangkan masa kita untuk kita sama-sama mengikuti kuliah kita secara online pada petang ni, sementara kita menunggu waktu untuk berbuka puasa. InsyaAllah kita sambung pengajian kita pada petang ni, iaitu pengajian hadis, kitab hadis 40 Imam Nawawi radhiyallahu ta'ala anhu. Dan kita mulakan dulu dengan bacaan umum kita Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. InsyaAllah muka surat 55. Hari ini kita masuk kepada hadis yang pertama. Al-hadithul awal, hadis yang pertama. An Amiril Mu'minin Abi Hafsin, daripada Amirul Mu'minin Abu Hafs Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Qala, dia telah berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya hanya sahaja amalan-amalan itu dengan niat. Wa innama, dan sesungguhnya hanya sahaja likulli imri'in, bagi setiap orang itu manawa, apa yang dia niatkan. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi, maka barang siapa yang adanya hijrahnya itu kepada Allah dan Rasulnya, fahijratuhu ilallahi wa rasulihi, maka hijrahnya itu kepada Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha, dan barang siapa yang hijrahnya itu untuk dunia yang dia perolehinya, aw imra'atin yankihuha, atau untuk wanita yang dia nikahinya, fahijratuhu, maka hijrahnya itu ila ma hajara ilaih, kepada apa yang dia hijrahkan. Rawahu Imam al-Muhaddisin. Hadis ini kedua-duanya diriwayatkan oleh dua imam muhaddisin, iaitu Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardizbah al-Bukhari, iaitu Imam Bukhari lah dengan nama penuhnya. Abu Abdullah itu kunyah ni, panggilan dia. Nama dia Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardizbah al-Bukhari, nisbahnya kepada Bukhara, dan dikenali sebagai Imam Bukhari lah. Dan juga wa Abul Husain Muslim bin Hajjaj, iaitu Abul Husain Imam Muslim bin Hajjaj bin Muslim al-Qushairi Naisaburi. Qushairi Naisaburi itu di nisbah dia, tempat. Fi sahihaihima, di dalam kitab sahih kedua-duanya, allazaini huma asahul kutub al-musannafa, yang mana kedua-dua kitab itu merupakan kitab yang paling sahih daripada kitab-kitab hadis yang dikarang. Okey.
So di sini hadis yang pertama, hadis riwayat Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu taala anhu, dan kedua-dua hadis ini ada di dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim lah. Dan di sini Imam Nawawi seperti mana yang telah dinyatakan dalam mukadimah tersebut, Imam Nawawi tidak mendatangkan sanadnya. Terus saja disebut nama sahabat yang meriwayatkan, iaitu Sayyidina Umar. Kemudian diberitahu di sini imam yang meriwayatkannya itu Imam Bukhari dan Imam Muslim. Di sini bukan bermakna tidak ada imam lain yang meriwayatkan hadis ini, banyak lagi sebenarnya. Cuma di sini cukuplah dengan menyatakan dua imam meriwayatkan hadis ini, iaitu Imam Bukhari dan Imam Muslim, untuk menunjukkan bahawa hadis ini memang sahih lah. Hadis ini memang hadis yang sahih. Okey. Apa yang saya terjemahkan tu secara literal lah, secara per lafaz. Di sini saya baca terjemahan dia yang tertulis dalam kitab kita ni. Terjemahannya dari Amirul Mukminin Abu Hafs Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, katanya, aku dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hanya segala amal dengan niat, dan hanya bagi tiap-tiap seseorang apa yang ia niatkan. Maka barang siapa hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa hijrahnya bagi dunia yang ia akan perolehinya, atau perempuan yang ingin ia mengahwininya, maka hijrahnya kepada apa yang ia berhijrah kepadanya itu. Diriwayatkan hadis ini oleh dua orang imam hadis, iaitu Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah Al-Bardizbah Al-Bukhari, dan juga Imam Abu Husain Muslim bin Hajjaj bin Muslim Al-Qushari An-Naisaburi dalam kitab sahih keduanya, iaitu kitab yang amat sahih di antara segala kitab yang pernah disusunkan. Syarahannya. Hadis yang pertama ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, bergelar Amirul Mukminin, iaitu raja segala orang yang beriman. Raja segala orang beriman maksudnya, Amir ni bukan raja lah, Amir ni ketua. Amir ni ketua. Saya pernah mengajar kitab ini, lebih kurang berapa kali khatam lah. Maksud saya pernah mengajar kitab ni lah, khususnya yang warna hijau ni, sebiji lah kitab ni. Jadi saya dapati ada beberapa, biasalah, ada beberapa terjemahan yang kurang tepat, jadi saya akan betulkan lah. Dia kata di sini Amirul Mukminin tu, dia kata raja segala orang beriman. Tak jugalah, bukan raja. Raja tu Malik. Di sini Amir bukan raja, Amir maksudnya ketua. Ketua orang-orang yang beriman lah. Dan maksudnya di sini ketua dinisbahkan ketika itulah. Jadi kalau ketua orang beriman ni Nabi Muhammad SAW. Tapi di sini masuk ketua ketika itu. Sebab sebelum tu kan Sayyidina Abu Bakar. Dan Sayyidina Umar inilah yang orang yang pertama yang menggunakan gelaran Amirul Mukminin. Kalau masa Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala jadi khalifah, dia tak guna Amirul Mukminin, dia guna khalifah. Khalifah tu maksudnya pengganti lah. Khalifah tu pengganti. Jadi Sayyidina Umar pun kira khalifah juga, cuma lebih masyhur dengan gelaran Amirul Mukminin. Iaitu dikatakan oleh para ulama bahawa dialah yang pertama menggunakan gelaran Amirul Mukminin, iaitu ketua orang-orang beriman, maksudnya ketua ketika itulah. Jadi setelah itu baru digantikan dengan, setelah beliau wafat, digantikan dengan Sayyidina Osman, seterusnya diganti Sayyidina Ali. Dan setelah itu nanti akan beralih kepada sistem pemerintahan beraja, diambil alih oleh Muawiyah lah. Beliau khalifah Islam yang kedua, terkenal sebagai seorang yang berani dalam urusan menegak kebenaran. Orang Islam menyebut beliau dengan panggilan Abu Hafs, artinya bapa singa, mengingat keberanian kepahlawanan beliau itu. Jadi Abu Hafs ni dia panggil kunyah. Sayyidina Umar ni dia ada anak perempuan namanya Hafsah. Namanya Hafsah, dan dia ada anak lelaki Abdullah bin Umar tu lah, anak lelaki dia, anak buah. Dan Hafsah tu kakak Sayyidina Umar. Jadi ulama kata makna Abu Hafs ni bukanlah bermakna bapa kepada Hafsah,
Walaupun memang betul lah dia ada anak namanya Hafsah, isteri Nabi kan. Jadi di sini Abu Hafsun maksudnya singa. Hafsah tu maksudnya, Hafsun tu maksudnya singa. Jadi bapa singa maksudnya kerana singa tu lah, sifat singa yang garang itu, maka diberi gelaran Abu Hafs kerana sifat Sayyidina Umar yang garang lah, yang agak garang, bahkan memang garang pun. Sebab kunyah ini sama ada dikatakan contohnya Abu Abdullah kan. Imam Bukhari dikata Abu Abdullah kerana dia ada anak nama Abdullah. Tapi di sini Sayyidina Umar Abu Hafs, bukan bermakna bapa kepada Hafsah tu. Jadi kalau Hafs, patutnya kalau nak katakan bapa kepada Hafsah, dia akan kata Abu Hafs, Abu Hafsatin lah. Maksudnya bapa kepada Hafsah. Tapi di sini maksud Abu Hafs itu bukanlah bapa kepada Hafsah. Maksudnya ya, dia memang bapa kepada Hafsah, cuma gelaran Abu Hafs itu tak bermakna bapa kepada Hafsah, tetapi dengan makna Hafs bermakna singa, iaitu bapa singa, menunjukkan garangnya dia lah. Begitu juga Abu Bakar, Abu Bakrin kan. Abu Bakrin itu bukannya dia ada anak namanya Bakar, bapa kepada Bakar, tapi Abu Bakrin bapa yang paling awal. Bapa yang paling awal maksudnya di kalangan bapa, dia adalah yang paling awal masuk Islam, itu dinamakan Abu Bakar. Jadi bapa yang paling awal. Kunyah ni bolehlah bapa kepada anak atau bapa kepada perkara-perkara tertentu lah. Dan kita kan bapak besar. Bapak besar bukannya bapak kepada si besar, maksudnya besar betul, sangat besar lah kita kata. Itu kunyah, panggilan. Beliau banyak juga meriwayatkan hadisnya, semuanya berjumlah kira-kira 569 hadis. Di antara hadis ini ialah hadis yang pertama ini. So Sayyidina Umar dia meriwayatkan dalam lebih kurang, di sini dia kata 569 hadis, berbanding dengan Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala lebih kurang tak sampai 100 hadis lah. Bukan apa, kerana ada sebab, ada cerita di sebaliknya lah. Iaitu Rasulullah Sayyidina Abu Bakar Siddiq, dia asalnya dia yang paling banyak mengumpulkan hadis. Tapi setelah dia mendengar satu hadis, iaitu Rasulullah mengatakan, man kazzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang sengaja berdusta atas nama aku, maka dia telah menempah tempatnya di neraka. Maka dia takut apa hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Nabi itu tersalah, maka dia bakar dia punya kumpulan simpanan hadis-hadis dia lah. Dia takut nanti hadis yang diriwayatkan tu tersalah, maka dia bakar semuanya. Jadi hadis yang dia riwayatkan tak banyak dalam Musnad Ahmad, lebih kurang dalam 80 lebih saja. Dalam kitab hadis Musnad Ahmad lebih kurang 80 lebih saja hadis riwayat Abu Bakar Siddiq lah radhiyallahu ta'ala anhu. Dan Sayyidina Umar ni 569 hadis. Banyak jugalah. Dan dia yang paling banyak tu nanti adalah akan diceritakan, iaitu Abu Hurairah dan seterusnya lah. Nilaiannya, hadis yang pertama ini adalah mempunyai martabat dan nilaian yang tinggi dalam jurusan hukum Islam, kerana banyak di antara hukum itu didasarkan kepadanya. Ulama hadis sepakat mengatakan tentang ketinggian nilai hadis ini dan tentang sahihnya. Apa maksud nilaiannya? Maksudnya di sini maksudnya nilai makna hadis itu. Ada hadis-hadis ni maksudnya yang dimasukkan nilai ni bukan dari sudut status dia. Status dia memang sahih lah sebab riwayat Bukhari Muslim. Maksudnya nilai hadis itu maksudnya diguna pakai untuk perkara apa. Apa nilai hadis ni maksudnya digunakan untuk masalah apa hadis ini. Jadi di sini antara hadis yang paling tinggi nilainya lah. Antara hadis yang paling tinggi nilainya kerana apa? Hadis innamal a'malu binniyat ini digunakan di dalam hampir ataupun boleh kata-kata sepertiga daripada agama Islam. Dan nanti akan ada syarahan dia lah. Jadi nilainya tinggi. Nilai dia sangat tinggi kerana luasnya penggunaan hadis ini di dalam Islam. Boleh dikatakan hampir semua amalan-amalan itu perlu kepada niat. Maka di sini hadis innamal a'malu binniyat ini nilainya sangat tinggi kerana dia terpakai kepada hampir keseluruhan syariat Islam itu dipakai.
Sebab tu dikatakan nilainya amat tinggi. Maksud nilai hadis ni maksudnya kegunaan hadis ini. Kegunaan hadis ini sangat luas kerana boleh kita kata hampir semua, tak semua, hampir semua. Hampir semua syariat Islam tu perlu kepada niat. Sebab apa? Ada sebahagian perkara tak perlu kepada niat. Ada perkara yang tak perlu kepada niat. Tetapi kita kata hampir semua perlu kepada niat. Nanti kita bahas bab niat lah, insyaAllah. Dan sebab itulah Imam Nawawi meletakkan hadis ni sebagai hadis yang pertama. Jadi sebenarnya khilaf kalau kita kira hadis yang ada dalam kitab ni dia 42. Dia 42 tetapi tajuk kita ada hadis 40. Hadis 40. So ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama mengatakan bahawa Imam seperti mana dalam mukadimah yang kita bahas sebelum ni, iaitu Imam Nawawi kata hadis yang mengatakan sesiapa yang mengumpulkan hadis 40 tu dia kata dhaif kan. Tapi dhaif yang boleh dipakai lah. Tetapi Imam Nawawi kata sebenarnya dia mengumpulkan hadis ini bukanlah berdasarkan hadis itu. Dia berdasarkan hadis yang lain, iaitu siapa yang menyampaikan ilmu kepada seseorang yang lain akan mendapat kemuliaan. Mendengar hadis Nabi lalu menyampaikannya kepada orang akan mendapatkan cahaya di akhirat kan. Maka dia beramalkan dengan hadis itu yang sebenarnya. Tapi masa untuk mengelakkan daripada direct beramal dengan hadis yang dhaif yang mengatakan siapa yang menyampaikan hadis 40 tu memelihara 40 hadis tu akan dibangkitkan bersama ulama di akhirat tu, maka dia letakkan 42 hadis. Itu satu pendapat. Satu pendapat mengatakan bahawa jadi 42 sebab hadis yang pertama ini mukaddimah. Hadis yang pertama ni mukaddimah dan hadis yang terakhir itu kita kata mukhatamah ataupun penutup. Jadi satu hadis untuk mukaddimah, kemudian satu hadis untuk penutup. So dan tengah-tengahnya ada 40 hadis, maka jadilah 42 hadis. Ada yang pendapat kata macam tu. Hadis yang ni sebagai sekadar mukaddimah saja, sebab setiap amalan itu perlukan kepada niat. Jadi didatangkan hadis yang pertama iaitu niat dia mengarang kitab ini maka adalah niat dia untuk menyampaikan ilmu ataupun menyampaikan hadis Nabi kepada umat Islam lah. Maka dimulakan dengan hadis niat untuk menunjukkan niat dia lah. Dan hadis yang terakhir nanti sebagai penutup. Jadilah 42. Itu pendapat yang kedua yang mengatakan begitu. Sebab tu dia jadi 42 hadis bukan 40. Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu dan imam-imam yang lain radhiyallahu ta'ala anhum berpendapat bahawa hadisnya ini adalah sepertiga Islam kerana perbuatan seseorang ada dengan hatinya atau lidahnya atau dengan anggotanya. Manakala niat itu salah satu daripada yang tiga tersebut, maka 2/3 itu ada pada dua hadis ini, iaitu yang pertama innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. Sesungguhnya yang halal itu nyata, jelas, dan yang haram itu pun nyata, maksudnya jelas. Kedua, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni, iaitu daripada keelokan Islam seseorang ialah meninggalkan apa yang tidak berguna kepadanya. Okey, so di sini maknanya Imam Syafi'i mengatakan innamal amalu binniyat ini adalah sepertiga daripada syariat Islam. Kerana apa? Kerana syariat Islam itu terbahagi kepada tiga lah dari satu sudut. Dari satu sudut syariat Islam tu terbahagi kepada tiga, iaitu yang pertama yang dilakukan secara di dalam hati, amalan-amalan yang berkaitan dengan hati. Yang kedua, amalan-amalan yang berkaitan dengan lisan ataupun lidah ataupun bacaan lah kita kata. Bacaan. Dan yang ketiga, amalan-amalan yang berkaitan dengan anggota-anggota badan yang lain. Jadi kalau kita tengok kepada solat pun kan, contohnya solat kita ada rukun qalbi iaitu niat. Kemudian kita ada rukun qauli, bacaan-bacaan takbiratul ihram, Fatihah, tahiyat akhir, selawat, salam. Kemudian kita ada rukun fi'li. Rukun fi'li itu perbuatan seperti qiyam, berdiri, kemudian rukuk, i'tidal, sujud dan duduk tahiyat akhir kan. Jadi di sini ada tiga juga.
Kemudian tertib tu rukun maknawi lah. Jadi kita kata ada 3 jenis amalan. Dilihat dari satu sudut, satu amalan hati, yang kedua amalan lisani iaitu bacaan, dan juga amalan fi'li atau perbuatan dengan anggota-anggota. Jadi sebab itulah hadis innamal a'malu binniyat ini mewakili sepertiga daripada syariat Islam, kerana dia berkaitan dengan amalan hati iaitu niat. Dan 2 lagi iaitu dengan lisan dan dengan anggota itu disimpulkan di dalam 2 buah hadis juga, iaitu innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun, iaitu sesungguhnya sesuatu yang halal itu jelas dan sesuatu yang haram itu pun jelas. Dan juga satu lagi hadis, iaitu daripada keelokan Islam seseorang itu ialah meninggalkan perkara yang tidak berguna padanya. Jadi di sini ini maksudnya dia combine kan lah, nak kata yang mana satu yang berkaitan dengan lisan, yang mana satu yang berkaitan dengan anggota, macam tak nampak je pun kan. Sebab apa? Innal halala bayyinun innal harama bayyinun tu adakah yang dimaksudkan dengan lisan? Tak juga. Ataupun nak dikatakan dengan min husni islamil mar'i tarkuhu ma la yani pun nak dikaitkan dengan anggota pun tak juga. Cuma dia just didatangkan sajalah. Dan 2 lagi hadis itu, maksudnya 2/3 lagi bahagian syariat Islam tu termasuk di bawah hadis innal halala bayyinun dan hadis min husni islamil mar'i tarkuhu ma la yani itu. Itu pendapatlah, pendapat saja. Tak semestinya. Sebab kalau kita tengok, kalau hadis yang berkaitan, kalau bahagian yang berkaitan dengan lisan itu di sini ada hadis lain yang sepatutnya yang kita datangkan, iaitu man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Hendaklah dia berkata dengan perkataan yang baik atau dia diam. Itu kan lebih tepat. Itu kalau kita nak katakan, kalau nak mewakili hadis-hadis yang berkaitan dengan yang menunjukkan amalan-amalan yang berkaitan dengan lisan, maka hadis yang man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir itu falyaqul khairan aw liyasmut, itu lebih tepatlah sepatutnya. Dan kemudian kalau amalan-amalan yang berkaitan dengan anggota tubuh badan itu perlu dicari lagi satu dalil yang ada kaitannya dengan anggota. Jadi banyak sebenarnya. Jadi di sini dia mungkin dia anggap secara rawak saja 2 hadis ini mewakili 2 lagi bahagian Islam yang lain. Wallahu a'lam lah. Ini hanya pendapat saja, ini bukan ketetapan daripada Nabi lah. Ini ketetapan daripada para ulama. Maknanya ada ulama mengatakan bahawa Islam ini 3 bahagian, lisan, hati, lisan dan anggota. So hadis innamal a'malu binniyat ni mewakili hati, yang mewakili lisan apa dia, yang mewakili anggota tu apa dia, saya tak pastilah. Kalau saya, menurut pandangan saya, tak ada kaitan pun dengan lisan dan perbuatan kalau 2 hadis yang dinyatakan di sini. Ataupun mungkin dia nyatakan secara umum saja. 2 bahagian lagi terdapat pada innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun, dan juga hadis min husni islamil mar'i tarkuhu ma la yani itu kot. Allahu a'lam. Okey. Perkara niat dan yang berkaitan dengannya. Yang pertama, segala amal adalah dengan niat. Rasulullah SAW di awal hadisnya yang tersebut menyatakan bahawa hanya segala amal adalah dengan niat. Ini dia punya terjemahan dia lah. Innamal a'malu binniyat. Innama ni dipanggil adawatul hasr, iaitu suatu huruf yang digunakan, satu perkataan yang digunakan untuk membatasi sesuatu perkara. Innama tu maksudnya hanya sanya. Maksudnya hanya sanya, tidak ada yang lain lah. Hanya sanya, iaitu tidak ada yang lain. Kemudian hanya sanya al-a'mal. Al-a'mal tu maksudnya alif lam masuk kepada lafaz jamak, maka dia umumlah, maknanya segala amal, semua amalan. Maknanya hanya saja semua amalan itu bin niat, dengan niat. Di sini jelaslah bahawa di sini ada seolah-olah ada perkataan yang dibuang. Maksudnya tak berapa nak lengkap sangat.
Dia ada seolah-olah ada perkataan yang dibuang yang perlu ditakdirkan di sini. Perlu diandaikan. Niat adalah sebab pertama untuk mewujudkan atau melahirkan amal. Diterimanya amal itu atau tidak adalah kerananya, iaitu kerana qasad, penyengajaan. Qasad itu penyengajaan lah, yang timbul dari kesedaran hati atau jiwa untuk melakukannya menurut kemahuan sendiri. Jadi di sini dia terangkan maksudnya hanya sahaja amal itu dengan niat. Di sini sebenarnya saya sebab panjang dibahas di sini, tak apalah, kita ikut pembahasan dia. Nanti kalau ada kekurangan saya tambahlah. Jadi di sini maknanya segala amal itu dengan niat, maknanya agak tergantung ayat dia. Sebab apa, di sini ada khilaf di kalangan ulama, antaranya Imam Syafi'i dengan mazhab Hanafi. Biasalah khilaf. Jadi kata Imam Syafi'i, innamal a'malu binniyat, itu mana innama sihhatul a'mal binniyat. Hanya sahaja sahnya amal itu dengan niat. Kalau Imam Abu Hanifah mazhab Hanafi kata innama kamalul a'mal binniyat. Sesungguhnya sempurnanya amal itu dengan niat. Jadi di sini kalau kita mazhab Syafi'i, kita kata innamal a'malu binniyat, maknanya hanya sahaja sahnya amal itu dengan niat. Kalau mazhab Hanafi dia kata sempurnanya amal itu dengan niat. Kalau kita sahnya amal dengan niat. So perkataan yang dibuang tu sama ada sihah ataupun kamal. Sahnya amal ataupun sempurnanya amal. Kalau mazhab Syafi'i pilih sesungguhnya sahnya amal itu dengan niat. Mazhab Hanafi pilih sempurnanya amal itu dengan niat. Kemudian dia kata niat adalah sebab pertama untuk mewujudkan atau melahirkan amal. Maksudnya di sini makna niat yang lebih umum lah. Maksudnya setiap orang itu dia melakukan sesuatu tu pasti ada dia punya penggerak dia. Dan apabila orang terlintas untuk melakukan sesuatu, maksudnya dia buat sesuatu itu sebab apa? Bermula dengan hati dia lah, qasad dia panggil. Jadi apabila macam ada orang apa pun, hati dia dulu baru perbuatan kan. Dan terkadang bila kita kata bila kita buat sorry tak sengaja. Tak sengajanya maksudnya tak diniatkan kan, betul? Kadang-kadang kita terbuat sesuatu, sorry tak sengaja, kita terlanggar orang ke apa ke, itu kan tak ada niat, maksudnya tanpa niat. Kita buat tu tanpa niat, mana benda yang tidak disengajakan. Maka itu kita kata perbuatan yang tanpa niat lah. Kalau dengan niat maksudnya memang kita sengajakan, qasad ataupun penyengajaan itu. Bila kita buat sesuatu tu pastilah dengan kesengajaan, maknanya di situlah ni dia katakan niat. Maknanya kita buat sesuatu itu dengan ada niat dalam hati, maksudnya disengajakan. Kalau kita buat tanpa disengajakan, maka itu tak dikatakan sengajalah, tanpa niat. Selalunya macam benda-benda yang kita terlanggar orang ke atau terjatuh ke, maksudnya tanpa niat. Benda itu kita buat memang tanpa niat, tak ada kesengajaan. Qasad yang timbul dari kesedaran hati atau jiwa untuk melakukannya menurut kemahuan sendiri. Satu lagi maknanya dia tak nak buat benda tu, terpaksa buat. Maknanya boleh jadi juga maksud niat, maknanya dia tak ada niat pun nak buat benda tu, tapi dah terpaksa buat macam mana. Itu lawan bagi niat, maksudnya tak sengaja atau dipaksa pun boleh. Maknanya kita nak memahami makna niat itu, di sini kita tengok makna lawannya. Maksud makna lawannya di sini ada dua lah. Satu, tak disengajakan. Yang kedua, dipaksa. Maknanya lawan bagi niat tu, maknanya ada kalanya dia buat benda tu tanpa disengajakan, maka tanpa niat kita kata. Ataupun dipaksa. Dipaksa pun walaupun dia buat juga, tetapi kita tahu tanpa niat, tanpa kehendak, kemahuan dia lah. Tanpa kemahuan diri dia sendiri, dia terpaksa buat, maksudnya kita boleh kata juga tanpa niat. Amalan yang memerlukan kepada niat ialah segala amalan atau perbuatan syarak yang hendak ditunaikan.
Adapun amal atau perbuatan yang bersifat meninggalkan segala yang haram atau bersifat menghilangkan segala kotoran atau mengembalikan segala pinjaman atau menyampaikan segala pemberian atau hadiah, maka tidaklah dikehendaki kepada niat yang tertentu kerana sah berlakunya segala amal tersebut itu dengan ketiadaan niat, kecuali kalau bermaksud hendak mendapat ganjaran. Maka dikala itu diperlukan kepada niat atau qasad melakukannya semata-mata hendak mendampingkan diri kepada Allah dan tidak kerana sebab-sebab yang lain. So di sini ada makna niat dari segi keterkaitannya dengan hukum syarak. Jadi kalau kita tengok hukum syarak ni, dia ada dua sudut. Satu sudut kita melaksanakan sesuatu amalan, dan yang kedua meninggalkan sesuatu perbuatan. Dia ada dua kan, dia ada perintah Allah, dia ada larangan Allah. Jadi Allah Ta'ala menyuruh kita melakukan solat misalnya, menyuruh kita melakukan puasa, zakat, haji dan sebagainya. Dan yang kedua, Allah melarang kita daripada membunuh, melarang kita daripada berzina, melarang kita daripada merompak, mencuri, melarang kita daripada rasuah, riba dan sebagainya. Inilah larangan. Larangan. Kemudian ada lagi dari sudut yang lain, kita disuruh menghilangkan atau membersihkan. Contohnya kita disuruh menghilangkan najis, menghilangkan hadas. Maksudnya membersihkan diri kita, mensucikan diri kita daripada hadas dan najis. Itu pun ada sudut tu juga. Ini dia tilaskan beberapa kategori amalan syariat lah. Kemudian dia juga kita kata mengembalikan segala pinjaman. Kita berhutang, kita pinjam duit orang, kita nak bayar hutang, ataupun kita pinjam barang dia yang kita pakai sekejap, ambil faedah daripada barang tu, pinjam kereta, pinjam motor, kemudian kita pulangkan balik. Atau kita pinjam duit, kita pulangkan balik. Ataupun menyampaikan segala pemberian atau hadiah. Maksudnya kita memberi sesuatu. Ada sudah amalan dia bersudut memberi sesuatu, kita bagi hadiah ke orang. Contohnya. Ataupun apa lagi? Kita berjual beli misalnya. Itu pun macam-macam kategori lah. Macam-macam kategori syariat ni. Nikah, kahwin, jual beli, ibadah, kan, macam-macam bentuk. Maka di sini dia kata, maka tidaklah dikehendaki kepada niat yang tertentu kerana sah berlakunya segala amal yang tersebut itu dengan ketiadaan niat. Maknanya tak semualah. Tak semua amalan-amalan itu mesti bergantung kepada niat dari sudut sahnya amalan tersebut. Tak semua. Betul saya kata tadi kan, kebanyakan syariat ini, setiap amalan syariat itu kebanyakannya bergantung kepada niat, perlu kepada niat dari sudut sahnya, dari sudut sah atau tidak amalan tersebut. Tetapi ada setengah-setengah amalan itu tidak memerlukan kepada niat dari sudut sahnya. Contohnya kita membersihkan najis, kita buang air kecil, buang air besar, kita beristinja, kita membersihkan daripada najis, maka di situ tak perlu kepada niat. Kalau kita tak niat istinja pun sah kita punya istinja. Itu tak perlukan kepada niat. Begitu juga dari segi contohnya di sini yang lain dia kata kita meninggalkan sesuatu amalan. Kita meninggalkan mencuri, kita nak ambil orang punya kan. Itu kita tak jadi, tak boleh ni, haram ni, kita tengok. Tak perlu niat pun. Tak perlu kepada niat, sahaja aku meninggalkan mencuri kerana Allah. Tak perlu. Ataupun kita meninggalkan rasuah, ada orang bagi rasuah kat kita kan. Ada orang dihulu rasuah kat kita. So kita pun tolak benda tu, tak perlu niat pun. Kalau kita tak niat, tak sah tolak rasuah tu. Tak ada. Kita tak perlu kepada niat pun. Ataupun kita, na'udzubillah, kita diajak berzina. Na'udzubillah lah kan. So tiba-tiba kita pun sampai serta, tak naklah kita tolak zina, tawaran zina tu, na'udzubillah. Perlu kepada niat, tak perlu. Meninggalkan benda-benda yang haram tak perlu kepada niat. Tak perlu kepada, maksudnya dia dari sudut meninggalkan. Maknanya amalan Islam ni dari sudut meninggalkan tak perlu kepada niat.
meninggalkan zina, meninggalkan mencuri, meninggalkan membunuh, meninggalkan merompak, meninggalkan rasuah, meninggalkan riba. Di sini tak perlu kepada ni niat pada perbuatan meninggalkan itu. Dan juga di sini dia bagi lagi contoh seperti mengembalikan pinjaman ataupun memberi hadiah, tak perlu kepada ni niat. Misalnya kita hadiahkan kepada orang tu, kita tak niat, tak ada, dengan tanpa niat pun sah berlaku, maknanya hadiah itu sah menjadi milik orang tersebut lah, walaupun kita tak sertai niat. Bukan kita kata bak sini balik hadiah aku, kenapa? Itu aku bagi hadiah lupa nak niat, tak sah, bak sini balik. Tak ada. Once kita dah bagi, niat ke tak niat ke, maknanya di situ tak perlukan kepada ni niat. Dia lain, akad lain. Akad ijab kabul itu lain. Ini niat lain. Niat lain, ijab kabul itu lain lagi. Itu nanti ada pembahasan tentang ijab dan kabul. Memberi hadiah itu perlu ijab kabul ke tidak, memberi sesuatu itu perlu ijab kabul atau tidak, itu bab ijab kabul lain. Ini bab niat. Bab niat. Maka tak perlu niat dalam bab ni. Kemudian dia kata kecuali kalau bermaksud hendak mendapatkan ganjaran. Ini bab lain. Maka di kala itu diperlukan kepada niat atau qasad melakukannya semata-mata hendak mendampingkan diri kepada Allah dan tidak kerana sebab-sebab yang lain. Ini bab lain pula, bab untuk mendapatkan pahala. Bab untuk mendapatkan pahala. Tadi bab untuk mengesahkan amalan tersebut. Jadi untuk mengesahkan amalan tersebut, ada yang perlu kepada niat dan ada yang tak perlu kepada niat. Itu nak mengesahkan amalan. Kemudian ada yang kedua ni, bab untuk mendapatkan pahala. Untuk mendapatkan pahala itu, dia perlu juga kepada niat. Maksudnya niat yang memang ikhlas lah kita kata. Kerana Allah Ta'ala. Contohnya macam amalan-amalan yang seperti kita katakan tidak disunatkan secara fiqh, tidak dihukumi sunat secara fiqh. Contohnya Nabi suka makan buah labu, Nabi suka makan sayur labu. Jadi dia tak ada, dari segi fiqh tak disunatkan makan buah labu tu, tak ada, atau sayur labu. Tetapi kalau orang itu makan sayur labu tapi niat dia untuk meniru Rasulullah SAW, kerana cintanya kepada Rasulullah, kerana Rasulullah suka makan labu, dia pun makan labu dengan niatnya untuk ikut Rasulullah, untuk ittiba' Rasulullah dan mahabbah, cinta dia kepada Rasulullah, maka itu dapat pahala. Itu dapat pahala. Faham dia ada perkara-perkara yang tak disyariatkan, tak dihukum sunat lah misalnya, tapi dia buat juga, tapi dengan niat untuk ikut Rasulullah misalnya, untuk dapatkan pahala, maka dia dapat pahala. Wah, panjang soalan ni. Ada tak ibadat kalau terus buat tak berniat tapi tak sah selain solat dan puasa? Banyak. Haji kena niat. Zakat itu niat, tapi niatnya ketika kita mengeluarkan zakat itu, bukan ketika kita bagi. Bila kita keluarkan katakanlah duit daripada dompet ke, ataupun kita withdraw ke, atau kita itu perlu kepada niat. Tak sah kalau kita tak berniat zakat. Dia mungkin boleh jadi pemberian biasa saja. Kalau kita tak niatkan sebagai zakat, dia tak jadi zakat. Begitu juga ihram kan, niat ihram ketika haji, kalau kita tak niat ihram, tak sah haji. Berihram itu, niat haji itu wajib. Jadi banyak amalan-amalan yang perlukan kepada niat, memang banyak selain daripada solat dan puasa banyak. Jadi kalau kita tak berniat, jadi tak sah. Jadi tak sah. Dia dalam setiap bab dalam kitab fiqh, setiap bab yang dibahaskan dalam kitab fiqh, sekiranya niat itu menjadi syarat sah sesuatu amalan tu, dia akan sebut. Maknanya kalau kita tidak berniat, maka tadi tak sah.
Sebanyak maknanya zakat, haji, itu perlukan kepada niat. Kalau kita tak berniat tak sah. Jadi satu persatu nak ceknya kena buka kitab fiqh lah. Dalam kitab fiqh dia akan bagi tahu syarat sah amalan tersebut. Maka antaranya kena niat. Kalau dia sebut tak perlukan niat, maka boleh berlaku seperti dalam bab yang dibagi contoh di sinilah, macam menghilangkan najis, menghilangkan hadas. Itu kan tak perlu kan. Menghilangkan hadas perlu, najis tak perlu. Tapi menghilangkan hadas contohnya uduk kan mengangkat hadas kecil lah, itu perlu niat. Mandi wajib menghilangkan hadas besar, itu perlu niat. Kalau menghilangkan najis tak perlu niat. Itu bab menghilangkan lah. Tapi kalau bab melakukan selain daripada puasa dan solat dan puasa, contohnya zakat, kemudian haji dan yang lain-lain lah yang dinyatakan di dalam kitab-kitab fiqh, kena tengok satu persatu. Dia dalam banyak dalam bab-bab jual beli tu nanti ada bab ada bab jual beli, bab rohan, bab gadai, bab wakil, bab dia perlu pada niat tu. Dia banyak perlu kepada niat. Kalau tak ada niat tak sah. Satu persatu tu perlu dibahas. Sewa menyewa, pinjam meminjam, kemudian hutang piutang, kemudian bab munakahat lagi, talak tak talak. Kan maksudnya dia mentalak isteri dia ada niat tak niat, lafaz yang sarih, lafaz yang kinayah misalnya, lafaz yang tidak sarih iaitu kinayah, kiasan, tu perlu kepada niat. Kalau dia gunakan lafaz yang kinayah, maka dan dia berniat, maka jatuh talak. Kalau dia tak niat, tak jatuh talak. Dia nikah kahwin, bab zihar, bab apa macam-macam lah, bab li'an, bab ni, maksudnya kesimpulannya bab munakahat. Kita bahagikan kepada ibadat, muamalat jual beli, kemudian munakahat nikah kahwin, dan juga nanti bab jenayat misalnya. Bab pembunuhan pun ada. Amat, ghairu amat, dia tak niat nak membunuh tapi dia terbunuh, itu ada pembahasan. Maksudnya sah dari segi apa? Dari segi dia dikenakan hukum qisas tu lah. Dalam bab kisah, bab jenayat pun ada. Semuanya perlukan berniat. Banyak bab banyak. Jadi dalam setiap bab kitab fiqh tu akan dibahas nanti. Maksudnya pembunuhan tanpa niat pun ada dibahas. Pembunuhan yang maksudnya tak adalah bunuh dia sah, bunuh tak sah. Bukan maksud bunuh sah, bunuh tak sah. Sah untuk dia dikenakan hukum qisas atau tidak. Ada pembunuhan yang khata' tanpa niat, maka di sini tidak dikenakan qisas tapi dikenakan diat misalnya. Itu ada bab, semua bab ada, akan dibahaskan. Kemudian yang kedua, adakah tanpa berniat boleh menjadikan ibadat itu tidak ikhlas? Ni yang kita bahas ni, bab yang kedua. Mana itu bab untuk mendapatkan pahala lain. Maksudnya dia solat memang contohnya dia solat fardu subuh, dia lafazkan niat dengan sahaja aku solat fardu subuh 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Tapi sebenarnya dia semayang untuk menunjuk kepada orang. Kalau orang tak ada, memang dia tak semayang subuhnya. Contohnya lah. Hanya kerana ada orang saja, dia sebab nak tunjukkan kat orang, dia semayang subuh. Tapi bila orang tak ada, dia tak semayang subuh. Maka di sini kalau dia niat semayang subuh tu, dia niat, maka sah solat subuh dia. Tapi kalau dia kerana nak menunjuk kepada orang, tak dapat pahala langsung. Bahkan dapat dosa lagi. Itu lain, itu bab niat untuk mendapatkan pahala. Itu niat lain. Dia niat tentang keikhlasan kita melaksanakan sesuatu atau meninggalkan sesuatu. Dan mungkin terasa ikhlas setelah selesai ibadat atau terfikir tentang ibadat yang dibuat itu 2-3 selepas itu. Ini rumit ni bab ni. Dia lintasan hati tu, dia ada dia punya tahap-tahap dia. Lintasan hati tu ada tahap dia. Maksudnya dia kadang memanglah terlintas. Kita buat amalan apa pun, tiba-tiba orang tengok engkau lah. Dia memang ada lintasan tu. Cuma dia sampai tahap azam lah. Dia ada banyak lintasan hati. Itu sebab apa? Bab niat ni kan bab hati. Bab keikhlasan ni bab hati. Jadi tentang pembahasan hati tu panjang pembahasan dia. Ringkas dia, dia ada khatir, hajiz, hadisun nafs. 3 ni lintasan yang sekejap, lama, yang bermain-main tu, itu tak dikira lah. Kalau yang keempat dipanggil ham ataupun niat. Di sini kalau dia berniat benda yang baik dapat pahala, berniat benda yang tak baik tak dapat pahala. Berniat benda yang baik tak dapat dosa.
Bahkan kalau dia tinggalkan niat itu akan dapat dosa, akan dapat pahala. Dan yang kelima ni azam. Azam ni lah yang menghilangkan keikhlasan. Memang dia berazam membuat benda tu memang semata-mata nak tunjuk kat orang. Itu yang tak dapat pahala langsung, bahkan berdosa. Dia tak ada kaitan dengan bab sah tak sah amalannya itu. Di sini dapat atau tidak pahala tersebut. Kalau memang dia buat tu, memang dia azam dia buat benda tu memang semata-mata nak tunjuk kat orang. Bukan kerana Allah, maksudnya langsung tak dapat pahala, bahkan dapat dosa. Tapi dari segi sah atau tak sahnya, hanya tadilah maknanya niat yang dia qasad ta'arud ta'yin kan, dalam bab solat misalnya. Maka dia niat. Solat sunat misalnya dia niat, kalau sunat ba'diyah contohnya dia niat qasad dengan ta'yin. Sah solat sunat dia, tapi dia solat sunat tu untuk tunjuk kepada orang. Maka dari sudut pahala tak dapatlah, bahkan dapat dosa lagi. Kalau terlintas sekejap je, tu tak ada masalah. Dia jangan sampai tahap azam atau tekad tu memang buat semata-mata nak tunjuk ke orang. Itu yang tak sah. Pahala dia bukan tak sah, pahala dia tak dapat lah. Adakah sah niat i'tikaf bila kita niat semasa solat sebab terlupa? Sah, boleh, tak ada masalah. Kita tengah-tengah semayang baru terfikir, alamak aku belum niat i'tikaf. Boleh niat i'tikaf, tak apa. Tapi dalam hati lah, dalam hati, sebab niat ni tempatnya dia di hati, boleh, tak ada masalah. Nanti insya-Allah kita sambung lagi pengertian niat dan maksudnya. Maka di sini maksud segala amalan dengan niat ni ada dua sudut lah. Satu, sahnya tidak atau amalan tersebut. Satu lagi, nak dapatkan pahala ataupun tidak. Faham Nanti kita bahas lagi apa makna niat itu. Panjang lah, bab niat ni memang panjang. InsyaAllah pada lepas raya insyaAllah lah. Rasanya untuk ni last kot untuk sebelum raya ni. Sebab kita raya hari Khamis insyaAllah. Jadi kesempatan tu saya ingin memohon maaf lah. Sepanjang tahun kita berkuliah ini, kalau ada kata-kata saya atau perbuatan saya yang menyinggung perasaan tuan-tuan penduduk Sunway Kayangan, ataupun secara live ni lah, yang menengok yang melihat siaran kita secara live ni dalam Facebook ni, siapa sajalah, kalau ada perkataan saya yang menyinggung hati tuan-tuan puan-puan dan juga perbuatan saya yang menyinggung hati tuan-tuan puan-puan, saya mohon maaf atas segala kesilapan tersebut. Mudah-mudahan dimaafkan dan diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan saya ambil kesempatan inilah untuk mengucapkan selamat meneruskan ibadah puasa kita hingga hari raya nanti, dan ucap selamat hari jugalah walaupun belum raya lagi kan. Jadi awal-awal lah saya ucapkan selamat menyambut hari raya Aidilfitri, dan mudah-mudahan Allah Ta'ala memberi kita taufik untuk kita melaksanakan segala kewajipan kita, meninggalkan segala larangan-larangan, dan tunaikanlah hak-hak puasa dengan betul. Kemudian kita sudahi majlis kita ini dengan tasbih kifarah, subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdika, nasyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.